ada ni sikit dia punya apa. Alright. Okay. First of all, saya sebenarnya nak ucapkan jutaan terima kasih lah kepada pihak HDC Hebat Development Center sebab sudi jemput saya untuk sesi perkongsian ilmu ni. Saya nak kata banyak sangat saya ada ilmu ni tak juga, cuma ada sedikit yang mungkin saya boleh kongsikan bersama adik-adik semua lah. Okay. Dan keduanya saya sebenarnya nak ucapkan juga terima kasih saya kepada sifu-sifu saya sebelum tu. Sebab sebelum saya nak mulakan benda ni, saya mestilah bersyukur dan grateful lah kan. Alhamdulillah, terima kasih kepada sifu saya, Cik Muhammad Abdullah. Mungkin semua pelajar kenal ya Cik Muhammad Abdullah. Sekarang ni dia timbalan pendaftar kanan di HEPA. Sebelum ni dia ex-boss saya lah, 8 tahun saya bekerja dengan dia. Dan seterusnya Puan Rohi Latifah, sekarang pun dia dah bersara. Dan seorang lagi kakak sifu kita Puan Nuraida Nasir. Diorang 3 orang ni dia apa yang banyak bagi tunjuk ajar kat saya lah dalam penulisan minit mesyuarat ni. Dan ilmu yang saya dapat saya apply dan saya akan gunakan untuk share dengan anda semua. Dan tak lupa juga kepada Cik Salwan kita, sifu training kita yang banyak bantu saya lah bagi tunjuk ajar untuk training. Okay, untuk adik-adik semua, selamat datang sekali lagi. Terima kasih sebab sudi join. Kalau kata saya lagi mengantuk ke apa ke, awak boleh on mic bagi tahu kat saya. Nanti kita buat aktiviti apa yang boleh. Okay? Alright. Okay. Apa benda ni? Sebelum saya mulakan sesi kita ni, saya nak tahu dulu. Kita ada 4 perkataan apa yang selalu bermain dalam fikiran. Apa yang anda faham dan fikir tentang mesyuarat dan minit mesyuarat? Mungkin semua orang tahu dan pernah alami dan pernah pun kata apa buat minit mesyuarat. Saya harap semua yang ada kat dalam ni dah pernah lah ataupun memang ditugaskan untuk membuat minit mesyuarat dalam sebarang mesyuarat jatuh kuasa lah ya. Kalau yang tak ada tu tak apa, boleh belajar sebab kita tak tahu satu hari nanti bila awak dah grad, awak nanti bekerja, mungkin saya doakan jadi pegawai takbir diplomatik, pegawai takbir negeri, pegawai takbir universiti ke ataupun berkhidmat dalam sektor syarikat-syarikat swasta ya. Tapi di bahagian pentadbiran, so akan bertemu dengan minit mesyuarat. Okay? So apa yang anda faham dan fikir tentang mesyuarat dan minit mesyuarat dalam kepala awak sekarang apa elemen yang ada dalam apa format yang sebelum awak gunakan dan apa tujuan anda ikuti kursus ni. Yang tu saya nak tahu juga. So saya nak ajak adik-adik semua, awak boleh masuk dalam web www.menti.com. Ni nombor kod dia ya, 23094. Okay, dalam tu ada 2 je soalan. Soalan apa yang bermain dalam fikiran awak, apa yang awak tahu dan apa yang awak faham tentang tentang minit mesyuarat atau mesyuarat ni, dan juga apa tujuan awak join sesi ni. Nak dapat mata CSD ke ataupun terpaksa ke ataupun memang awak nak belajar benda yang baru. Okay, awak boleh masuk dalam www.menti.com and then awak masukkan kod 23094. Okay, boleh sekarang. Boleh ke? Masuk semua. Kita tengok Wah. Good. Ada yang jawab apa ni? Ini nombor kod ya, bagi yang belum masuk lagi boleh masuk menti.com. Kod dia 23094. Apa yang anda fikir dan faham tentang minit mesyuarat? Ahli mesyuarat hadir, drop down important message, perkara yang akan dibincang dalam mesyuarat, dokumen yang mencatatkan apa yang dibincangkan dalam mesyuarat, menulis apa yang laku semasa mesyuarat, input tentang apa yang dibincangkan dalam mesyuarat. Hal ini dapat digunakan sebagai rujukan masa depan.
Catat apa yang telah dibincangkan. A summary of the meeting in words. Apa ni? Akan dibincang. Nak dapat my CSD. Tujuan lah tu. Dah agak dah. Sebab kalau staff pun mesti salah satu jawapan dia nak dapat mata CPD kan. Okay, untuk refer balik. Okay, banyak. Okay, untuk my CSD. Baru ada 41 respon. 100, kita ada 100 orang partisipan kan, Puan Azhar? Itulah sebab saya tak nampak semua kan. Kalau boleh mungkin at least 80% yang masuk, kita boleh tengok respon dia orang macam mana. Mesti ada maksudnya rough idea tentang apakah itu mesyuarat. Tak semestinya betul, just share je dulu kan. Betul. Ini apa ni? Satu hal atau perkara yang telah dibincangkan. Makna kata ramai di antara kita faham jugalah. Okay, fahamlah apa itu minit mesyuarat sebenarnya. Betul tak Cik Salwan? Ya. Mungkin boleh pick up 1-2 point di situ kita tengok. Okay, kita tengok. Sorry. Okay, ni minit mesyuarat merikut apa yang telah dibincangkan dalam mesyuarat. Okay, apa lagi ni? Perkara yang telah dibincangkan dalam sesuatu mesyuarat dan persetujuan telah dicapai terhadap perbincangan tersebut. Ikut bincang dalam mesyuarat dan boleh sebagai reference untuk eksperimen seterusnya. Okay, ramai dari antara kita ni sebenarnya faham. Dah faham dah apa itu mesyuarat sebenarnya. Cumanya Puan Mazhar, mungkin challenge-nya ialah katakanlah kita terlibat sebagai orang yang mencatat minit mesyuarat. Bagaimana tips-tips yang, sebab ahli-ahli mesyuarat ni kadang-kadang ada kecenderungan untuk bincang perkara-perkara di luar agenda misalnya, ataupun mungkin berbincang secara tidak berfokus, meleret-leret cerita lain dan sebagainya. Mungkin nanti Puan Muazzah boleh bagi tips apa yang boleh kita catat dan apa yang mungkin tak perlu dicatat. Mungkin begitulah ya. Ya, insya-Allah saya akan share selepas ni. Mungkin okey, kita boleh terus ke seterusnya lah ya. Ramai, makna kata secara rumusannya majoriti di kalangan adik-adik pelajar kita ni fahamlah ya, awak semua fahamlah apa itu mesyuarat, apa itu minit mesyuarat. Okey, cuma mungkin kadang-kadang kita nampak macam nak ambil minit mesyuarat ni macam mudah, tapi sebenarnya kadang-kadang sukar ya bila kita lalui benda tu. Kalau takat mesyuarat simple-simple tu kita okey lagi. Kalau awak masuk mesyuarat yang memang bincang pasal teknikal di luar daripada awak punya pengetahuan, knowledge, memang waktu tu rasa macam kembang kepala-kepala, muntah hijau semua nanti ada. Okay. Alright. Hari ini saya akan berkongsikan sedikitlah. Ini di antara skop yang kita akan lihat ya. Itu pengurusan mesyuarat ini secara kasar sahajalah. Saya tak adalah nak fokus sangat sebab kita akan mau kepada minit mesyuarat ya. Tapi kalau next time, kalau you all nak ada bertanya apa-apa tentang pengurusan mesyuarat pun tak ada masalah, kita boleh share. Okay. Seperti mana yang kita semua tahu, jenis mesyuarat ni setakat ni ada 4 ni lah yang penting. Satu, mesyuarat jawatan kuasa. Okay, mesyuarat jawatan kuasa ni macam korang semua buat jawatan kuasa etika manusia ke, jawatan kuasa penyelarasan debat Piala Diraja, itu di antara contoh mesyuarat-mesyuarat jawatan kuasa. Kalau mesyuarat agung tahunan ni lazimnya seperti mesyuarat agung tahunan koperasi, mesyuarat agung tahunan persatuan-persatuan ke kan, you combine semua dan jadikan satu mesyuarat agung tahunan, ataupun mesyuarat agung tahunan persatuan alumni, itu di antaranya lah. Dalam tu dia akan ada lah macam laporan kewangan, laporan pendapatan dan sebagainya. Okey, laporan audit juga. Mesyuarat khas. Okey, ada ramai di antara kita selalunya confuse sikit. Mesyuarat khas, mesyuarat tergempar, mesyuarat ad hoc, sama je kan? Okey, actually mesyuarat khas ni, okey, contoh saya bagi, mesyuarat jawatan kuasa pengurusan universiti. Okey, mesyuarat jawatan kuasa pengurusan universiti memang akan diadakan setiap bulan sekali. Tapi bila ada dalam tempoh 1 bulan tu, ada satu perkara yang
perlu keputusan mendesak. Okay? Dia perlu keputusan mendesak, jadi kita adakan mesyuarat khas. Ahli tetap sama dengan ahli jawatankuasa tetap sama dengan jawatankuasa keputusan universiti yang sedia ada yang telah dilantik, cumanya kita akan adakan khas. Selalunya kita akan bincangkan satu agenda sahaja dalam mesyuarat khas. Itu kita panggil mesyuarat khas. Okay? Kalau mesyuarat tergempar dengan mesyuarat ad hoc ataupun ad hoc ni, yang ni contohnya macam sekarang ni lah kan. Baru-baru ni kita digemparkan dengan isu global ya, isu penyakit pandemik kita iaitu COVID-19. So itu merupakan benda yang tak dijangka, benda yang di luar pemikiran kita pun. So bila dah jadi macam tu, benda tu efek kepada semua termasuklah dengan Universiti Sains Malaysia, termasuk dengan kita semua. Jadi universiti pada ketika itu perlu mengadakan mesyuarat tergempar, mesyuarat ad hoc ya, untuk gariskan panduan-panduan untuk dia orang meeting, untuk buat keputusan, untuk sediakan panduan, guideline kepada kita semualah untuk kita follow, untuk belajar macam mana you all nak buat, kena duduk dekat bilik saja ke betapa, ataupun you all boleh keluar ke kan, kadang-kadang kita tak tahu benda tu. Jadi dalam mesyuarat tergempar ni akan dibincangkan benda-benda tu untuk keputusan yang secara terus. Okay? Alright. Kepada semua, okay, kita tengok dulu ya. Yang ni saya saja je lah nak share pagi-pagi ni untuk warm up sikit. Kita semua tengok je lah dulu. How to organize an effective meeting. Ni saya share ya. Kita tengok dulu ya. Video ni. Simpan. Research in America has shown 63% of its participants consider 33%. Here you can see most common complaints according to the participants. James is a man of company who tries to first focusing on what to do. So let's get started. What's to do? First of all, he asks himself what he wants to do. Sometimes you can better sources so secondly, James is going to also puts pressure to the participants activity. Schedule gives everyone James wants to make decisions, or does James wants to provide everyone all these actions to be that's one of the this preparation will only seem useless if it sounds. So let's go through what's to do next. Important first step is that, like I've already said, early is on time is late. James then initiates giving outline. Prepares everyone to be ready for it. At a meeting, someone has to take notes.
Thus, this is important to save all information, sharing, source. Note taker, as we say, is record of generated findings and timestamp. James assigns a chair. Therefore, James establishes some ground rules. All participants should be able to listen to one another. Everyone should have a chance to talk, and decisions are made by consensus. Chairman also keeps track of discussions and reminds them. The role of the chairman is important in tackling the common debates. It's organized individuals to meeting. James also keeps meeting by asking questions. Before wrapping up, he ensures that each decision has an action and is assigned to someone. This hereby tackles one of the most common conflicts: decisions. At the end of the meeting, James then summarizes the contents so that everyone is clear about what has been covered and about the decisions. What to do after. Once the meeting is finished, James gathers notes and reproduces them to the circle. He sends it to all participants. This way, everyone knows exactly their responsibility. James tackles that. James also evaluates the progress in the circle and schedules another meeting. To summarize, you can see what you need to remember to organize an effective meeting. Thank you for watching. Now, let's start your homework. Good luck. Okey. Okey. Semua boleh lihat kan tu secara kasar lah ya. Mana-mana tempat pun, sektor swasta ke, di sektor awam ke, di sektor pendidikan ke, dekat Malaysia ke, dekat negara-negara luar ke, semua sama. Okay? Cara pengurusan mesyuarat semua lebih kurang sama saja. Mungkin ada perbezaan pun dari segi amalan masing-masing lah. Tapi secara kasarnya selalunya dari segi dia punya flow dia lebih kurang sama. Okey, ni di antaranya lah ya, saya cuma keluarkan balik daripada apa yang daripada video tadi. Sebelum ni apa yang urusia perlu lakukan, semasa apa yang urusia perlu lakukan dan selepas. Cuma untuk kita, untuk sesi kali ini kita mau kepada minit mesyuarat. So minit mesyuarat dekat mana? Di bahagian ni. Okey, semasa dan juga selepas. Sebab semasa kita kena mencatat on the spot pada masa tu. Dan juga selepas untuk kita sediakan draft minit untuk dihantar kepada pengerusi untuk semakkan dan kelulusan terlebih dahulu sebelum kita submit kepada semua ahli yang ada. Cuma tadi dalam video tadi ada kan, bila dah semua orang dapat tindakan masing-masing kena buat semua ye. Kalau kita dekat sini hakikat dan realitinya semua orang nanti bila dapat je keputusan kan, nak kena ambil tindakan semua kepala dah goyang-goyang dah kan. Kalau kau boleh nampak bintang-bintang berkelipan dekat atas, sebab apa? Stres nak ambil tindakan kan. Tapi dalam video tadi dia macam duk ye seronok kan. Okey. Kalau boleh kita nak korang semua pun macam itulah. Okey. Hidup ni memang kita stres tapi kita kena cuba untuk orang kata apa, tune kita punya tu ke arah positive mind supaya kita tak ada fikir stres dan depression ni. Masuk motivasi sikit. Okey. Ini saya kongsikan secara ringkas jugalah. Ini merupakan salah satu carta perbatuan pengurusan mesyuarat. Okey. Ni sebelum mesyuarat, berapa hari kita nak kena hantar jemputan kertas pembentangan jika perlu. Okey, kalau ada orang lain kena bentang, tak adalah sehari esok nak meeting, hari ni baru you all invite dia untuk dia bentang paper. Jenuh mati katak kawan tu. Sebab apa tak nak prepare. Kita jangan anggap nak prepare kertas kerja ni satu perkara yang mudah ya. Sebab nak kena hentam dalam mesyuarat tu, nak kena fire dengan orang sana sini tu, kita tak tahu macam mana keadaan dia. Okay? So kita bagilah ample time untuk dia dalam 14 days untuk dia prepare untuk pembentangan. So dia bersedia. Okay? Dalam tempoh
7 hari penerimaan kertas pengetangan, barulah kita hantar sekali lagi jemputan mesyuarat kepada semua. Dan dalam masa 3 hari pengedaran kertas pengetangan. Dan juga pada hari mesyuarat tu semua orang dah ready. Tetapi yang ni sekadar selalunya orang kata apa, kita punya perancangan. Hakikat dan realitinya selalunya taklah jadi begini sangat, betul tak? Okey. Dia selalunya kalau kata mesyuarat tu esok nak meeting kadang-kadang pagi ni baru dapat agenda pun ada juga. Okey. Kalau boleh kita nak elakkanlah daripada berlaku perkara tu. Jadi generasi-generasi you all ni, generasi-generasi awak-awak semua ni, nanti bila ke depan kalau boleh kita bagilah timeline supaya memudahkan kerja orang lain juga kan. Sebab kita kadang memanglah nak ubah orang tu sukar, tapi kalau kita sendiri masing-masing kita ubah cara kita, insya-Allah akan mudahkan orang lain jugalah. Okey, ni semasa mesyuarat kita pun pengesahan dan persediaan peralatan mesyuarat termasuklah mencatat minit mesyuarat juga dalam semasa mesyuarat. Dan dalam tempoh 3 hari, ada setengah orang tu dia sangat powerful. Hari ni meeting, habis meeting terus siap. Kan? Terus siap, terus dah boleh submit kepada pengurusi. Tapi kita bagi masa dalam tempoh 3 hari lah untuk pelurusan minit mesyuarat. So dia ada masa untuk diedit, untuk memberikan balik minit mesyuarat tersebut. Okay? Minit mesyuarat ni dengar nampak macam mudah ya. Tapi kalau awak nanti buat, kadang-kadang boleh pecah kepala lah kalau benda yang di luar knowledge kita. Okay? Dia dalam tempoh 7 hari ni pengedaran minit mesyuarat dan kurang 15 untuk rekod dan sebagainya lah. Saya rasa HDC ada juga share dengan pelajar-pelajar ya, guideline untuk pengesahan mesyuarat. Mungkin nanti boleh refer kat situ sebab kita boleh adapt lah yang mana yang boleh kita gunakan, yang mana kita boleh apply sebab yang ni sebagai garis panduan ya. Okey. Ni adalah kitab yang kita gunalah, rujukan atau panduan. Sebelum ni kita akan refer pada pekeliling PKPA ya, Kemajuan Pentadbiran Awam untuk panduan pengesahan mesyuarat dan juga PKPA bilangan 1 tahun 1993. Saya pun tak berhasrat untuk nak tunjukkan pekeliling ni. Nanti takut terlambat kan. So memadailah awak tahu sebelum ni kita ada 2 kitab yang kita refer. Ni memang dia diguna pakai pekeliling ni oleh semua agensi. Tetapi it's time for change. Okay. Seperti mana semua kita tahu, dunia kini termasuklah sektor awam, sektor industri, sektor pendidikan telah melalui satu fasa iaitu gelombang perubahan globalisasi dan kemunculan teknologi-teknologi terkini ya, dikenali sebagai revolusi industri 4.0. Mesti semua adik-adik kat sini dah orang kata apa dah aware, dah biasa sangat dah dengar pasal IR 4.0 kan. Yang banyak benda kita melibatkan sistem, pendigitalan dokumen, Internet of Things, IoT, Artificial Intelligence, robotik dan sebagainya. Jadi teknologi digital ni telah diakui oleh semua sebagai salah satu penggerak ya, dia jentera penggerak juga sekarang ni yang berupaya menjadi pemboleh ubah kepada cara bekerja, kepada lebih cekap, pantas, lancar, tanpa sempadan, tanpa batasan masa dan juga tempat. Okey, itulah pentingnya digital sekarang ni ya. Sebab kamu semua sekarang ni anak-anak milenial ya, generasi milenial. Jadi banyak menggunakan benda-benda yang berteknologi ni. So, daripada situ, usaha pendigitalan perkhidmatan kerajaan ni dia terjemahkan menerusi inisiatif pengurusan mesyuarat ni dibuat secara digital yang boleh diakses, dia boleh guna pakai dan boleh dirujuk oleh agensi kerajaan semua. Okey. Tapi kalau kita nak mengguna pakai sistem yang telah ditubuhkan oleh kerajaan pusat ni, so kita kena berdaftarlah dengan mereka. So far saya tak pasti USM kita ada tak register dengan diorang untuk boleh akses sistem tersebut. Tapi UNISI kita sendiri pun ada satu jawatan kuasa dalam usaha untuk mewujudkan sistem yang seperti MyMesyuarat tu. Okay? So bagi membentuk ekosistem yang berkesan dalam proses pengurusan dan pemantauan keputusan mesyuarat yang cepat, terus maka sistem MyMesyuarat ni dibangunkan oleh kerajaan pusat kita sebagai penyelesaian menyeluruh dan efektif. Okay? Jadi usaha ni untuk kita mencipta trajektori baru akan menjadi lebih signifikan. Jadi kita memanfaatkan teknologi digital.
Macam kita sekarang ni pun dah banyak kan guna semua melalui email, kita guna OneNote meeting kan, secara e-meeting dah tak ada dah, kurang dah paperless kan. So panduan ni saya akan tunjukkan panduan, ni panduan baru unit permodenan takbiran dan perancangan pengesahan mesyuarat itu mampu. Yang saya maklum tadi My Mesyuarat tu adalah dibangunkan oleh pihak mampu ni lah. So dia orang wujudkan perkeliling yang baru ini iaitu My Mesyuarat, iaitu sistem pengesahan mesyuarat era digital. Format ni turut disediakan penyediaan unit mesyuarat bagi semua agensi kerajaan. Semua orang boleh refer. Dan secara langsungnya adanya perkeliling yang baru ni, maka terbatallah perkeliling yang saya maklumkan dua yang tadi. Yang saya maklumkan tadi tu, maka terbatal lah. Jadi kalau kata suatu hari nanti korang dah bekerja, bolehlah refer kepada perkeliling ni Ini panduan ni bertujuan untuk menerangkan kepada agensi kerajaan berkaitan tata cara pengurusan mesyuarat secara digital ke arah pengendalian mesyuarat yang lebih sistematik, seragam dan juga efektif. Semua boleh ikut ke ni? Risau saya sebab tak nampak muka kan. Jadi tak tahu korang ada ke tak. Hopefully korang mendengar lah ya. Okey. Yang ni tanggungjawab oleh urusan mesyuarat. Yang ni pun seperti tadi jugalah, peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Kat mana kita? Dekat sini. Okey, semasa mesyuarat untuk rekod perkara-perkara yang dibincangkan dalam mesyuarat bagi tujuan penyediaan mesyuarat dan juga yang selepas. Ni part kita. Okay, yang ni awak boleh refer nanti. Kalau tak silap saya, HDC juga refer benda yang sama sebab kita berpaksikan dan berpandukan kepada kitab yang sama, perkeliling yang sama. Okey. Adik-adik boleh baca sendirilah nanti. Okey. Alright. Apa itu minit mesyuarat? Tadi dah ramai dah jawab. Saya rasa dah 50% lah yang menjawab tadi. Sempat saya tengok. Rata-rata antara kamu semua faham apa itu minit mesyuarat, apa itu mesyuarat, semua faham. Okey. So ni secara makluman sajalah. Okey. Minit mesyuarat ni merupakan satu rekod ataupun kenyataan bertulis secara formal yang kita rujuk kepada sesuatu perbincangan ataupun sesuatu mesyuarat. Jadi sebarang keputusan, sebarang perbincangan, sebarang perbalahan apa semua isu-isu yang berbangkit dalam sesuatu perbincangan, dalam sesuatu mesyuarat tu semuanya dikumpulkan, dirakamkan semua maklumat tu dan direkodkan dalam satu dokumen yang dipanggil minit mesyuarat. So sebenarnya minit ni kalau ikut kamus Oxford tak silap saya, dia sebagai ringkasan-ringkas proceeding pada mesyuarat. Okey. Jadi orang yang paling penting dalam sesuatu mesyuarat tu adalah setiausaha. Okey, kalau awak merangkap urus setia dan awak merangkap juga setiausaha, awak sangatlah penting dan berguna sangat. Kalau dalam mesyuarat orang kata setiausaha duduk comok kat ujung-ujung pintu apa semua kan. Tak, jangan fikir macam tu. Walaupun kita tak bersuara dalam mengajukan sebarang cadangan ataupun sebarang perbalahan yang kita nak utarakan kita punya pandangan, idea dan sebagainya, tetapi catatan minit mesyuarat kita yang final tu adalah menjadi rujukan kepada semua. Sebab itulah awak kena tulis minit mesyuarat ni betul-betul ya. Sebab benda ni akan dirujuk oleh orang mungkin 5 tahun akan datang. Mungkin 10 tahun akan datang. Mungkin 20 tahun akan datang. Sila I bilang awak dah bersara daripada bekerja, tapi keputusan minit mesyuarat itu relevan, orang akan still refer. Orang akan still refer. Sebab tu kita kena buat, kalau boleh, biarlah menepati dan mematuhi garis panduan tata cara penulisan minit mesyuarat yang betul. Ni lah yang saya nak cakap ni. Nampak tak kepala semua orang duduk macam ni? Okay. Mungkin ada setengah orang dia minat sangat buat minit mesyuarat. Dia minat sangat menulis. So mungkin keadaan macam ni agak regang. Tapi kalau bagi sesemua orang, kenapa dia jadi macam ni? Kita tengok sebut je minit mesyuarat je. Dah rasa macam muka dah nak jadi Hulk Hogan lah kan. Mula dah nak macam nak muntah hijau dah kan. So dia jadi macam tu. Okay. Sebab apa? Sebab satu dia tak faham jelas. Okay. Dia tak faham jelas. Dari segi jargon, akronim yang digunakan, tak faham. Okay. Lagi, dia jam agenda. Tidak, orang kata apa, tidak mengikut aturan agenda. Bincang perkara di luar agenda. Ni yang Cik Salwan utarakan pada mula tadi kan.
Yang ni memang. Yang ni siapa-siapa yang buat minit mesyuarat mesti menghadapi perkara yang sama. Sebab orang suka jam agenda. Mula dia cerita agenda 1, tiba-tiba dia lompat di agenda 3. Dalam-dalam duk cerita agenda 1, betul dah lompat agenda 3, tiba-tiba teringat benda lain pula, masuk pula isu lain. Kan? Jadi kita pun dah pening lah. Macam mana aku nak buat ni? Okay? Satu lagi, komunikasi. Ahli mesyuarat ada yang bercakap terlalu cepat. Okay, ni kalau saya cakap cepat pun maklumlah ya. Sebab saya ni orang Kedah kadang-kadang ni laju sikit cakap dia. Lepas tu lorat pun lorat dia pun lain kan. Okay. So ada setengah tu dia cakap perlahan, tak jelas kan. Jadi itu pun di antara masalah-masalah yang berlaku lah. Dan satu lagi, kita keliru. Keliru, maklumat kita tak faham perkara yang dibincangkan. Dan juga format mesyuarat. Macam mana nak buat ni? Banyak sangat format yang ada. Tak tahu mana satu nak ikut. Lepas tu, apa yang diperbincang ni? Saya tak faham lah. Pengalaman saya dulu pun benda yang sama juga. Kadang-kadang kita masuk mesyuarat ni, orang kata apa? Kita tak faham pun apa yang dibincangkan. Ada Cik Salwan nak tanya apa-apa ke? Ya, Puan Muazzah, saya rasa slide ni sangat-sangat penting. Walaupun perbincangan hari ini yang di-share oleh Puan Muazzah adalah berkaitan dengan catatan minit mesyuarat. Tapi saya rasa bila kita tengok slide ni dan kita percaya ada di antara audiens-audiens kita juga merupakan mungkin pengurusi atau presiden bagi mana-mana kelab atau jawatan kuasa di USM ni. Saya percaya mesti ada kan. Jadi saya rasa mesti ada antara mereka ni bukan hanya sekadar sebagai pencatat ataupun setiausaha dalam kelab atau persatuan. Sebahagiannya mungkin ada presiden atau pengurusi. Jadi bila kita tengok slide ni, saya rasa poin-poin ni sangat penting. Kerana peranan pengurusi pun sangat penting. Contoh kalau ada isu jam agenda, pengurusi boleh kontrol supaya akhirnya ia akan memudahkan setiausaha untuk mencatat minit mesyuarat. Betul. Kan? Misalnya ataupun kalau ada orang yang tergelincir daripada landasan lah, contohnya agenda kata A tetapi dia bawa asalnya perbincangan tu memang tentang A tetapi ada mungkin seorang atau dua daripada ahli itu membawa kepada kisah-kisah lain pula untuk dibawa bincang. Saya rasa peranan pengurusi sangat-sangat penting, mesti ada skill bagaimana nak tarik balik perbincangan itu kepada agenda dan akhirnya kesannya akan dapat membantu setiausaha untuk mencatat minit dengan tepat, insyaAllah. Itu pandangan saya, Puan Muazzah. Okey, terima kasih Cik Salwan atas pandangan. Mungkin ada pelajar nak berkongsi ke, boleh bagi tahu ya? Saya nampak Cik Muhammad. Ya Allah, sifu saya. Cik Muhammad pun ada dekat dalam ni. Hai Cik Muhammad. Boleh on mic side tak? Saya nampak Cik Muhammad. Okey, tak apa. Alright, tak apa, kita teruskan dulu. Okey, hai Cik Mat. Ni Cik Mat tengok anak-anak pelajar Cik Mat pun ada dekat sini semua. Okey, ketang pula bila sifu duk ada. Ni salah seorang ya. Seperti mana yang saya maklumkan awal tadi, yang banyak bagi saya tips-tips macam mana nak menulis minit mesyuarat dengan baik. Yang banyak saya belajar ni daripada Cik Mat lah, sebab 8 tahun tu saya kerja dengan dia. Memang dia train saya sangat baik. Alhamdulillah, ni hasilnya Cik Mat. Saya pula kongsikan sedikit ilmu yang Cik Mat pernah pertolongan kat saya. Saya kongsikan dengan pelajar sekarang. Okey, saya teruskan ya. Okey, tadi saya ada sebut mungkin ada kita tak faham dengan jargon akronim. Mungkin ada semua tak tahu pun jargon tu apa. Kalau ada student komunikasi kat sini mungkin dia lebih faham kan. Iaitu bahasa yang susah kita nak faham, istilah yang digunakan oleh sesuatu golongan dalam sesuatu bidang ya. Contohnya lah, saya bagi yang senang, suspek. Perkataan suspek tu salah satu perkataan jargon lah yang sering digunakan oleh pihak polis. Okay. Contohnya temporary duty ataupun TD, tugas sementara, yang selalu digunakan oleh pihak ketenteraan. Kalau dari segi akademik, kita guna PR, PA. Kalau saya dulu sebelum saya buat urusan high award akademik sekarang, orang sebut PA, saya faham personal assistant kan? Sebab kita more kepada benda pentadbiran. Jadi kita tak tahu. Tapi dalam bahasa akademik, PA itu adalah penasihat akademik.
PR tu pula pengerusi rancangan. Sebelum ni saya faham PR tu public relation. Jadi itu adalah panggil jargon ya. Okey. Komunikasi, ahli mesyuarat yang cakap terlalu cepat atau perlahan ataupun tak jelas ni, tips dia, awak semua boleh gunakan recorder, awak record. Kalau kadang-kadang ni kita nak tengok ahli tu cakap tanpa pelan sangat kan, kita segan. So kita letaklah recorder kita tu dekat sikit dengan ahli yang bersuara perlahan supaya boleh capture dia punya suara tu kan. Okey. Bagi yang jam agenda ni pula, okey, ni tips dia juga. Okey, setiap kali kita buat mesyuarat, sebelum ni masa awal-awal pengalaman saya dulu, saya ni tulis lah. Saya dah lah tak belajar teringkas, jadi saya tulis. Bila tulis ni kadang lenguh tangan-tangan. Tapi bila saya tengok bos saya, Cik Mat dulu, dia terus type. So saya pun cuba ubah saya punya cara kerja, saya pun terus type. Dia orang meeting je, saya terus type. Okay, kita terus type on the spot. So kita kan dah ada agenda, kita dah ada format agenda, dah ada template agenda. Agenda tu save as dan convert dia menjadi minit mesyuarat. Jadi perkara yang dia orang jam agenda, awak boleh isi terus dekat dalam, boleh terus type dekat dalam minit tersebut. Okay? Jadi kalau dia cerita pasal agenda 1, tiba-tiba agenda 3, so awak boleh dah terus naik atas, turun bawah, apa semua dah boleh. Sebab kita terus type minit. Yang tips penting ya. Kalau nak tulis tangan ni macam mungkin agak lambat, so lebih mudah kita type terus minit on the spot. Okay. Keliru maklumat yang tak faham perkara yang dibincangkan. Betul, sebab saya juga pun ada pengalaman. Okay. Orang bincang, discuss pasal isu teknikal. Kadang-kadang kita tak faham pun bahasa-bahasa yang digunakan. Okay. Macam mana kita nak cuba untuk fahamkan perkara yang dibincangkan sebelum kita mesyuaratkan, kita dah ada simpan dokumen agenda. So ada kertas kerja, ada kertas cadangan dan sebagainya. Dari situ awak kena bacalah sebelum mesyuarat bermula. Penting ya, kena baca dulu supaya kita faham. Kadang-kadang dalam tu lah ada jargon word dia, ada akronim yang kita tak tahu. Dalam meeting dia akan sebut secara ringkas. Macam contoh saya sekarang kat PTPM. Kalau awak kat luar bagi tahu dekat mak PTPM, dia tak nampak PTPM tu apa, dia nampak PTPTN je, pinjaman tabung pendidikan. Mungkin pelajar lain pun dia akan faham yang sama. Hanya orang yang tertentu saja faham PTPM tu apa. Jadi kadang-kadang dalam mesyuarat dia orang akan terus on the spot je sebut macam tu. Dia tak akan sebut pusat teknologi pengajaran dan multimedia satu persatu, dia akan terus PTPM. Dia akan terus sebut PA, terus sebut PR. Jadi melalui pembacaan awak dalam dokumen agenda tu sangat membantu untuk awak lebih faham. Dan bila diorang explain dan diorang discuss kat dalam mesyuarat tu, benda tu akan lebih efektif lah, lebih faham. Okay? Okay. Ni perkara penting yang perlu ada dalam minit mesyuarat. Satu adalah butiran mesyuarat. Senarai kehadiran ahli mesyuarat disusun mengikut kekananan jawatan. Perkara yang penting ni perlu dibincang dalam mesyuarat disusun ikut tajuk dan perkara. Butiran mesyuarat ni apa? Butiran mesyuarat ni adalah mesyuarat apa? Mesyuarat jawatan kuasa, pengurusan hal ehwal akademik contohnya. Okey? Dia punya bilangan berapa? Bilangan 3 tahun 2020. Okey? Tarikh, masa, tempat perlu ada dalam butiran mesyuarat. Yang tu perlu ada dalam setiap minit mesyuarat sebagai rujukan akan datang. Kemudian disusuli dengan senarai kehadiran ahli mesyuarat. Okay, disusun mengikut kekananan jawatan tu bermaksud nama pengerusi mestilah di atas. Kan tiba-tiba nama pengerusi duduk dekat bawah, nama setiausaha nama awak pula dekat atas kan. So awak kena susun ikut kekananan jawatan. Kalau dalam ahli tu ada melibatkan pengurusan tertinggi universiti, awak boleh refer juga dalam buku perlembagaan universiti, tak silap saya buku surat 25 ke 36 macam tu. Dalam tu ada list siapa di atas apa nama nak chancellor, timbalan nak chancellor kan, dia ada tuduhan dia. Okey, perkara yang penting dibincangkan dalam mesyuarat disusun mengikut tajuk dan perkara. Inilah dalam agenda tadi ya. Okay. Kita merujuk balik kepada agenda supaya dia selaras. Keputusan-keputusan yang dibuat hendaklah dicatat dengan jelas. Okay. Tindakan-tindakan susulan perlu diambil. Kemudian menentukan pihak yang perlu mengambil tindakan. Ini antara perkara yang perlu dititik beratkan lah dalam minit mesyuarat.
Terusnya sekejap saya punya ni dia tak nak. Dan yang terakhir dia, sekiranya terdapat butiran pembentangan kertas, Universiti tadi ataupun setiausaha tadi hendaklah merikutkan perkara-perkara, tajuk bentangan semua ni lah, detail-detail ni. Saya tak perlu bagi tahu satu-satu, semua orang boleh baca dekat sini. Okay. So isikan maklumat yang diperlukan dan setiap perkara yang direkod dalam minit ni boleh ditentukan jenisnya. Sebagai makluman ke, sebagai perhatian ke, sebagai tindakan ke yang ditugaskan kepada individu atau bidang berkenaan. Okey, ya, setiap perkara hendaklah ada catatan ni ya. Bila kita ada tulis minit, saya akan tunjuk contoh ya, beberapa contoh depan ni. Bila kita tulis minit, mesti ada benda ni, tindakan, perhatian ataupun untuk makluman. Ni adalah common lah, format teknikal. Kita selalu lihat ya, setiap orang beza cita rasa dia. Ada setengah dia suka guna century Gothic, ada setengah suka Times New Roman, ada setengah suka Arial. Tapi kalau merujuk kepada peliling yang ada, dia sarankan menggunakan Arial sebab semua orang jelas dia boleh baca tulisan tu. Dan minimum 12. Tapi kita kena alert ya, sebab ahli ni bukannya semua young generation macam awak semua ya, golongan milenial. Ada juga yang macam saya berumur yang dah makin lama makin ke atas, makin lama makin ke depan kan. Jadi kadang-kadang mata dah makin kabur. So tengok juga ahli, awak kena, yang ni kena sendirilah ya, sendiri. So mungkin boleh letak font size 14 ke atau 16 tu senang lah. And then langkau antara barisan ni setengah orang dia buat, kalau macam untuk hard copy orang selalu dia buat single space saja. Tapi kalau dalam digital sebaiknya jarakkan sikit lah supaya kita punya minit tu nampak lebih teratur dan senang ni. So, kedudukan teks tu justified macam selalu, kecuali butiran mesyuarat je selalu kita akan centerkan dia. So istilah bahasa Inggeris di italickan, ini normal lah ya, format teknikal. Ini contoh format senarai kehadiran. Ini contoh format senarai kehadiran. Okay, normally ya, kita dalam USM ni sebab internal, bila mesyuarat internal kita jaranglah letak ni email dan nombor telefon semua ni kan. Sebab kita dah kenal lah orang-orang dalam USM ni. Just kita letak nama jawatan, PTJ dan tanda tangan sahaja. Tapi kalau kata awak terlibat dengan mesyuarat yang melibatkan penyertaan daripada agensi luar ataupun daripada rakan-rakan daripada universiti lain, contohnya kalau nak buat konsert orkestra universiti awam contohnya, tapi awak host, awak bersedia, awak kena letaklah email dan nombor telefon dan sebagainya ataupun alamat supaya kita boleh rujuk siapa. Kalau kita nak kontak pun jelas ya. Okey. Ni format minit mesyuarat. Satu, kita kena tengok reka bentuk minit mesyuarat. Itu format lah, reka bentuk table ke, sebab ada setengah orang dia confuse nak tulis macam mana minit mesyuarat ni, nak buat bentuk table ke, kita nak buat bentuk macam essay ke kan. So format dia kejap lagi pun saya akan tunjuk. Ini format dia mestilah ada butiran mesyuarat, senarai kehadiran, dan struktur mesyuarat perlu selaras dengan agenda. Agenda tu lompatlah setinggi langit, setinggi gunung pun agenda tu, tapi minit mesyuarat sebaik-baiknya perlu selaras dengan agenda. So yang the first thing awak kena letak adalah kata alu-aluan pengurusi atau perutusan pengurusi, ataupun juga orang pernah tulis ucapan pengurusi. Tapi amalan di Universiti Sains Malaysia ni kita kerap kali menggunakan kata alu-aluan pengerusi. Selalunya dekat kata aluan pengerusi ni dia akan catat pengerusi mengucapkan terima kasih dan mengalu-alukan kehadiran semua ahli mesyuarat pada kali ini dan menyampaikan salam kemaafan daripada ahli yang tidak dapat hadir atau sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan. Itu ayat standard yang akan ada dalam mesyuarat first para, yang tu selalu standard. Okay. Ini pengesahan minit mesyuarat. Okay. Lepas kata aduan perlu ada pengesahan minit mesyuarat. Seterusnya perkara berbangkit. Seterusnya perbincangan agenda baru, pembentangan kertas kerja untuk kelulusan atau mana-mana sebagainya. Ni. Lepas tu last sekali hal-hal lain. Yang ni lah yang kalau kata dia jam agenda pergi ke hulu ke hilir semua kita tak tahu punca, tenggelam punca, tiba-tiba dicerita pula pasal lain. So yang pasal lain tu you masuk dalam hal-hal lain. Okay, seterusnya penutup.
Boleh ikut ke semua? Boleh ke? Kaviarasi, Afid Hakimi, Aida Syazwani. Okay. Boleh ke? Tak apa, sekejap lagi kita tengok. Boleh. Kai Xiang. Apa Kai Xiang? Rasitra. Okey, boleh. Kalau kata tak faham apa-apa, awak boleh ajukan soalan ya. Boleh on mic, ajukan soalan. Kalau ada tiba-tiba tak faham ke ataupun saya laju sangat ke kan. Risau juga. Okey, ini adalah contoh ya struktur minit mesyuarat yang di-apply mengikut perkeliling tadi tu. Okay. Yang ni contoh dia lah. Ini yang dinamakan butiran mesyuarat tadi. Ni, butiran mesyuarat ni lah. Ada setengah orang, dia tulis minit tapi tak ada pula tarikh. So nanti bila kita nak refer dah jadi macam tak valid lah kan. Bila pula dia berbincang benda ni kan. Kita tak tahu. So butiran mesyuarat ni adalah sangat penting sebab kita nak tahu rentetan mesyuarat. Bila mesyuarat apa kan. Semua detail kena ada kat sini. So hadir bersama urusia. Ini seperti yang saya maklumkan tadi lah. Perutusan pengurusi tu samalah dengan kata aluan pengurusi. Okey. Pengesahan minit mesyuarat ni, ni dia punya bentuk ya. Ni adalah bentuk, reka bentuk minit mesyuarat awak. Mana kata dia buat berbentuk seperti macam esei. Okay? Dia ikut parang macam ni. Perbincangan dan sebagainya. Ini contoh. Okay, penutup ruangan ini merekodkan perkara-perkara seperti satu masa mesyuarat tamat atau ditangguhkan. Ucapan terima kasih kepada pengurusi. Last kali selalu bila mesyuarat kita akan tulis pengurusi mengucapkan terima kasih kepada ahli yang hadir pada hari ini dan mesyuarat ditangguhkan kira-kira pada jam 10 pagi. Contoh, okey? Dia macam tu saja. Dan catatan mengenai tarikh mesyuarat yang akan datang. Okey, kalau mesyuarat tu dia ada susulan dia, selalunya pengurusi ataupun seseorang akan memperingatkan ahli lah, kata okey next meeting kita bila dan awak boleh nyatakan dalam bahagian penutup. Okey? Alright. So sekarang ni sebelum saya bagi tips-tips seterusnya, kita cuba dulu, kita test dulu. Korang semua ada ni dah, ada laptop ke apa ke, tak kisahlah. So sekarang kita akan buat minute taking practice. Berdasarkan apa yang awak dah faham, apa yang saya jelaskan tadi dan tips yang dekat awal tadi yang dekat kepala orang stres tu, ada tips yang saya selit di tengah-tengah tu. Tapi saya tak catat ya, tips tu saya cuma maklumkan. Kalau awak betul dengar, awak boleh buat. So sekarang ni saya bagi masa dalam 20 minit boleh kot? 20 minit ke? Sambil awak dengar video pendek ni, awak cuba extract dia punya info dan cuba buat minit mesyuarat. Sekejap mungkin boleh 2-3 orang untuk share dia punya hasil. Boleh dalam bahasa Melayu, tak ada masalah. Kita cuba ya, sebabnya dalam universiti kita ni memang dalam meeting orang akan berbincang kerap kalinya bahasa Inggeris. Tapi minit perlu dihasilkan dalam bahasa ibunda kita, bahasa Melayu. Jadi awak cuba ya dengar ni dalam English punya part, tapi awak cuba extract maklumat tersebut dan melayukan dia. Oh, sebelum tu ya, sekejap Sekejap. Okey, boleh masuk dekat www.menti.com. Boleh masuk dekat sini, ambil kod 60110 ni. Nanti awak cuba isikan ya. Quartz Power Group is an energy company. It supplies power to homes across the UK. Sekejap Human resources team. Quartz Power Group is an energy company. It supplies power to homes across the UK. Human resources departmental managers have just started their weekly team meeting, led by Paul, the head of HR. So we were meeting here. Yes, sorry, IT needed to do something tonight, so my office wasn't free. Okay, well, this is fine. Anyway, shall we start with an update from everyone? Tell
we try and keep this to 20 minutes, though, so we have time for the main item afterwards. So, how are things going? Maria, what's happening in the training department this week? So far, so good. We have 2 external trainers in this week. One of them is working with call center staff at the other side. So I hope they all turn up. What do you mean? Well, there were lots of absences for the last training we had at the call center. I'm surprised, really. It's in paid time, and you'd think people would enjoy having some training. But they have to go. It's not really their decision to go or not. Did you speak to customer services? No, I was going to do that today. Should I speak to Anna? Yes. In fact, I'm meeting Anna today, so I'll mention it. Can you let me know how that goes? Just so I know what we can do next. Yes, I will. And what about the intranet training? How are things going with that? We are waiting for IT to say they're ready. I think there have been some delays, but now they are telling me it'll be ready next month. I have an update meeting this week with Matt and Lucy. You really are behind on that, aren't they? So is that everything for the training department? I am preparing something for David in marketing on my idea for Food Day. What's up then? We might be sponsoring a one-day event for schools to inform students about energy, where it comes from, how we use it, that type of thing. Oh, Careful with that one, Maria. How do you mean? Well, really it should all come under marketing. I'm happy that you're involved, but I don't want it to come out of the training budget. But what about my time on it? Just saying, watch how much time it takes. I know David will have you organising the whole event. Okay. So, that's quite a lot there, Maria. Let's just recap. I'm going to get back to you when I've spoken to Anna about the call centre training. You're going to speak to Matt and Lucy about the intranet training. And you're going to proceed with caution with David on the school's events. Please keep me informed on that one. Will do. Okay, so next, recruitment. Karina, well, we have 3 applicants. are all the interviews this week? Yes, they are. But I'm away tomorrow, so somebody needs to interview. God, Maya do it. The applicants are applying to be in head team. Yes, but I think one of us should be there. Okay, leave it with me. Anyway, the applicant is Monica. Monica on reception. She said she's off sick. I know, but her interview's tomorrow, so we have to assume that she'll be there. Sorry, so just to recap, I'm interviewing Monica with Maya tomorrow. At what time? 1:30. And who will be at the reception while she's having her interview? Well, the same temp as today, I hope. Let's make sure. You said I could have tomorrow off. I know, it's fine. So, who's next? Ingrid, how are things going with you? Slow sikit dia punya line internet. Ramai tengah guna kot. Okey. Dapat tak korang dia punya maklumat? Respon tak? Hi there, I'm Chris Americos, and I've been Ivan, boleh pick up tak? Ia memang sukar sebab dia ada banyak tapi dia ada buat rumusan di bahagian terakhir video kan. Ya. Sebab tapi yang bahagian depan tu memang rumit lah sebab dia tak cakap dengan jelas. Okey.
Thank you Ivan. Siapa yang boleh share Afiq Hakimi? Ada tak kat sini Afiq Hakimi? Boleh share sikit tak? Mana dia? Sekejap saya nak tengok siapa ada kat sini. Okay. Kita pick Ikmal. Ikmal ada ke? Boleh share siapa seorang dua lagi saya nak dengar. Puan, Ya. Puan boleh saya cakap sedikit tak? Boleh. Saya rasa dia ada cakap tentang berjumpa dengan orang yang ingin temu juga esok. Dia kata ada 2 orang. Lepas itu dia ada cakap perlu jumpa 2 orang pekerja lagi untuk bincang sama ada mereka pasal dipecat. Okey. Pada kata awak boleh pick up point tu. Dan ada seorang lagi akan bertanggungjawab untuk buat seminar atas talian. Okey. Good. So awak dapat pick up 2 isu yang dibangkitkan. So rasa susah ke mudah? Yang tu baru 5 minit ya. Kadang-kadang meeting kita mengambil masa 2 jam, 3 jam, ada yang boleh pergi sampai 4 jam. So 4 jam tu juga awak kena record all the things untuk siapkan minit awak yang boleh pergi 20 muka surat minit mesyuarat. Macam mana orang lain pula siapa yang ada dekat sini? Azlina. Saya rasa video itu memang suka, tapi dia ada buat rumusan pada akhir kan. Jadi kalau bahagian depan tak dapat dengar bahagian akhir tu, dia lebih jelas lah sebab dia ada buat satu rumusan. Okey. Selalunya pengerusi yang bagus dalam sesuatu mesyuarat ni dia akan buat rumusan. Kadang-kadang untuk memudahkan kita orang kata apa? Kita faham dengan jelas ya. Apa keputusan yang diperlukan sebenarnya. Tapi kalaulah kata ni tips ya, kalau kata dalam sesuatu mesyuarat tu bincang punya bincang finally you tak tahu pun apa keputusan dia. So sebagai setiausaha tiada masalah, awak boleh bertanyakan kepada pengerusi, mungkin boleh mengingatkan pengerusi secara politely ya, minta rumuskan keputusan akhir supaya mudah untuk awak catat dalam minit mesyuarat tersebut. Okey. Nur Syuhada. Ada tak Nur Syuhada kat sini? Nur Syuhada? Tiara Ifah ada? Tiara Ifah? Ada. Tiara Ifah boleh share sedikit tak? Based on tadi macam mana? Bila nak catat minit awak rasa macam mana? Putus. Afiq Hakimi? Putuslah. Okey, tak apa. Nanti siapa yang nak share boleh bagi tahu untuk share. Kak, nak tanya, slide ini boleh diedarkan kepada kita tak? Ya, insyaAllah. Nanti saya akan email kepada urus setia untuk dikongsikan bersama pelajar. Tak ada masalah. Dikongsikan bersama pelajar yang sudah daftar dengan BHEPA atau macam mana? Ya, betul. Maksudnya kalau sesiapa yang sudah berdaftar dengan mengisi borang Microsoft tu akan dapat satu salinan di kampus online atau macam mana? Ya,
Ya, nanti pihak urus setia akan salurkanlah slide ni kepada yang berminat lah. Nanti kalau Ivan berminat boleh kontak urus setia ya, Puan Farhana ke atau Tuan Salman ke di HDC. Okay? Maksudnya saya hanya beritahu Tuan Salman sahajalah. Ya, boleh. Okey, boleh saya teruskan? Okay. Ini ciri-ciri minit mesyuarat yang berkualiti ya. Ini ciri-ciri minit mesyuarat yang berkualiti. Okey. Sebab tadi based on apa yang Ivan cakap, sebab saya tak dapat tadi dengar Tiara Ifah, saya dengar dia cakap ada je tapi saya tak dapat dengar yang lain-lain dia cakap. So mungkin lepas ni kalau ada siapa yang nak berkongsi boleh berkongsi ya. Macam mana pengalaman kalau nak ambil minit mesyuarat tu, susah ke senang? Okay. Ini ciri-ciri yang berkualiti. Alright. Perlulah sistematik, ringkas, tepat, padat, kemas dan laras bahasa. Laras bahasanya bersifat formal dan menggunakan kata dan ungkapan bahasa rasmi. Okay. Sistematik ni mestilah mengikut struktur minit mesyuarat yang betul. Macam mana yang saya tunjukkan awal tadi lah, struktur dia mestilah sistematik supaya ianya mudah dirujuk pada masa akan datang. Kita punya minit perlulah ringkas, janganlah you buat macam you buat artikel. Kan satu paragraf tu dah macam satu artikel panjang dah, macam jurnal dah. No, kita sekadar ringkas sahaja, just pick the point-point yang paling penting saja untuk dimasukkan. Kemudian maklumat yang tepat. Sekiranya ada maklumat yang awak rasa sangsi, ragu-ragu, bolehlah merujuk kembali kepada ahli tersebut dan juga pengerusi. Dan juga boleh juga rujuk balik kalau kata, sebab setengah-setengah orang dalam mesyuarat ni, ahli ni bila cakap kadang-kadang dia tak sedap kan, kadang-kadang kita cakap-cakap kita tersalah. Kita nak cakap Pekeliling 3 tahun 2008. Benda tu sepatutnya Pekeliling 3 tahun 2008 tapi kita dah tersalah sebut dalam tu Pekeliling 4 tahun 2008. Jadi benda-benda macam ni kita perlu semak kembali ya. Yang ni sebagai setiausaha yang baik, awak kena semak baliklah maklumat-maklumat tu tepat ke tak sebelum awak masukkan dan catatkan dalam minit mesyuarat. Okey, info mestilah padat, kita punya struktur minit kita kemas dan yang paling penting sekali laras bahasa bersifat formal ya. Dia menggunakan kata dan ungkapan bahasa rasmi. Okey, sekejap kita ada sikit aktiviti kat sini, cuma bila berdepan ni senang sikit, bila macam ni korang off mic, saya susah nak berinteraksi kan. Kalau mungkin dalam 5-6 orang boleh bagi feedback, bagus jugalah. Sebab rasa macam cakap dengan dinding pun ada kan. Okey. Macam mana laras bahasa bersifat formal ni pun saya akan tunjukkan sedikit contoh kejap lagi. Macam mana kita nak gunakan ungkapan bahasa rasmi. Saya faham kita di zaman sekarang ni, era digital, segalanya guna bahasa WeChat. Okay? Saya yakin korang semua selalu guna bahasa WeChat. Saya bimbang apa tahu, kadang-kadang kita tersasar. Saya sendiri pun kadang-kadang tersasar. Kita tulis-tulis minit, kita catat bahasa-bahasa ringkas. Tiba-tiba je keluar, okay, YMTT. Siapa tahu YMTT tu apa? Yang mana tahulah kan? Okay, sekejap tiba-tiba je dia keluar SYMP. Apa benda ni kan? Lepas tu YG, yang. Ni bahaya ya, bahasa-bahasa LOL. Kita kena guna laras bahasa rasmi untuk minit mesyuarat. Okey, ni aktiviti 3 ni. Mungkin dalam 4-5 orang kalau kata boleh on mic tu, kalau nak jawab pun tak masalah Siapa yang nak volunteer jawab untuk soalan 1 ni? Contoh reka bentuk minit mesyuarat. Ni bentuk ni, table ni. Betul ke salah? Halo? Salah. Salah. Siapa yang jawab tadi tu? Tiara ke? Tiara. Okey, Tiara jawab salah. Lagi siapa lagi yang nak jawab? 2-3 orang lagi. Halo. Ni kalau berdepan ni agak senang kan bila secara maya ni, sebab saya nampak 4 orang je kat depan saya ni. Sebab yang lain tu saya nampak screen slide. Okay. Betul jawapan Tiara tadi. Pewun jawab pun salah. Okay, kalau nak check dekat sebelah pun boleh. Saya boleh check tu, insyaAllah saya nampak. Jason pun jawab salah. Betul.
contoh reka bentuk minit mesyuarat ni salah. Kenapa salah dalam bentuk tabel ni? Okay. Reka bentuk ni sepatutnya tak ditulis dalam bentuk lajur ataupun kolom. Okay. Merujuk pekeliling juga pun jelas. Dia tak gunakan jalur, tak menggunakan lajur dalam penulisan minit mesyuarat. Okey, kita tengok next soalan. Nama setiausaha dan pencatat minit tidak sepatutnya ditulis pada akhir minit mesyuarat. Kan bila kita dalam minit mesyuarat, last kali kita tulis pencatat minit mesyuarat siapa, setiausaha ataupun setiausaha tu siapa. Okey, betul ke salah? Siapa boleh jawab? Saya rasa jawapannya salah. Salah, Jason salah, Choi salah, Wei Jin cakap salah. Siapa lagi? Wei Tin pun jawab salah. Emily jawab salah. Kaviasi salah. Okey. Alright. Nama setiausaha dan pencatat minit tidak sepatutnya ditulis pada akhir minit mesyuarat. Jawapan dia jeng jeng jeng. Kena. Pun tak, salah pun tak. Sebab apa? Dia ada rasionalnya ya. Rasionalnya nama setiausaha dan pencatat minit ni sebab kita dah catat, okay? Sepatutnya tak payah catat dah. Okay? Sepatutnya, dengar betul ya, sepatutnya tak perlu catat. Sebab apa? Kita dekat senarai kehadiran kita dah mention dah siapa setiausaha. Nama kita, kemudian kat hujung tu kita dah tulis setiausaha ataupun pencatat minit. Jadi kita tak perlu berulang kali untuk nyatakan di bahagian akhir. Namun demikian, kalaulah urustia tu diminta untuk bantu setiausaha menulis minit, okay, contohnya dalam satu mesyuarat tu, ada urus setia 5 orang. So 5 orang ni dia adalah setiausaha dia. Tetapi yang mencatat minit tu orang yang ketiga daripada 5 orang tadi tu. Kalau macam tu jadi di awal tu kita tak mention kan, kita just letak urus setia sahaja. Kalau macam tu dibenarkan boleh nama urus setia ataupun pencatat minit tu di bahagian bawah. Sebab tu saya kata dia ikutkan keadaan ketika meeting. Tapi internal meeting kita selalunya kita tak mention dah dekat bawah tu disemak oleh siapa ke apa benda kan. Sebabnya kita dah tulis di atas. Okay. Alright, last question. Bukan kita selalu tulis nama setiausaha di hujung sebagai pengesahan seluruh minit dengan tantangan semua? Oh, okay. Yang mana? Di hujung sekali you all nanti letak apa? Siapa yang bertanya tu? Jason ni? Semak oleh ya. Okay. Ni Jason soalannya. Soalan Jason tu ada dekat sini. Perkataan disemak oleh dan disahkan oleh. Tidak perlu ditulis pada akhir minit? Atau perlu ditulis akhir minit? Cuba jawab tengok betul ke salah? Betul. Ada yang jawab salah, ada jawab salah, ada jawab betul. Ada balance ya. Ada jawab salah, ada jawab betul. Okey. Perkataan disemak oleh dan disahkan oleh tidak perlu ditulis pada akhir minit. Betul. Okay, ini menjawab soalan Jason. Betul. Kenapa betul? Okey. Sebab minit ni kita dah sahkan dalam mesyuarat dengan sebulat suara dan bukan oleh seorang pengurusi atau pegawai tertentu. Makna kata bila awak masuk next meeting kan kita dah ada pengesahan minit mesyuarat. So tak perlu lagi dah tulis disahkan oleh siapa ke apa semua, tak perlu dah. Sebab benda tu kita dah mention dah pengesahan minit mesyuarat sekian disahkan tanpa pindaan. So dia dah termaktub dalam minit kita tu. Okey? So tak perlu dah kita tulis disemak atau disahkan oleh siapa. Begitu juga penyemakan minit. Okey, draft minit sebenarnya perlu dikemukakan kepada pengerusi untuk kelulusan atau persetujuan tidak lewat dari 3 hari sebelum mesyuarat diadakan. Okey, mungkin yang Jason cakap tadi untuk draft minit. Kalau kita hantar draft minit, kita bolehlah nyatakan. Tapi untuk edaran kepada ahli, tak payah dah. Okey, yang tu kita simpan untuk kita punya rekod sahaja. Disemak oleh siapa dan disahkan oleh siapa tu sebagai kita punya setiausaha punya rekod ataupun usia punya rekod. Tak perlu email kepada orang lain. Okey? Untuk orang lain tak perlu mention pun disemak oleh atau disahkan oleh. Sebab benda tu memang kita dah sahkan dia dah sebulat suara. Boleh clear tak Jason? Ya, clear. Terima kasih. Okey. Ni di antara 3 soalan ni ya. Terima kasih ya semua yang mana yang bagi feedback tu. Okey. Kita tengok ni contoh ya kesalahan ejaan. Okey. Contoh mesyuarat ditangguhkan pada pukul 12.30 tengah hari. Satu lagi puan A memaklumkan table of contents telah dikemaskini mengikut mesyuarat yang lepas. Okey, kita tengok. Kesalahan ejaan pertama adalah pada perkataan tengah hari. Okey,
sesetengah orang, nak cakap berterasa dah lapak barangkali. Sesetengah ahli ni, kadang-kadang ni dia orang kan penyimak tesis. Jadi kadang satu perkataan yang salah pun dia orang nanti tegur. Okay? So benda ni kita kena hati-hatilah. Kena semak betul-betul lah. Okay, ni jawapan sebetul dia adalah mesyuarat ditangguhkan pada pukul 12 tengah hari. Okay. Ni contoh lagi kesalahan ejaan. Puan A memaklumkan table of contents telah dikemas kini mengikut mesyuarat yang lepas. Satu, dia ada kesalahan ejaan pada dikemas kini. Kedua, kata terbitan perlu dieja secara terpisah kerana perkataan ini bukan terdiri pada imbuhan apitan di ataupun kan. Ini kita kena ni lah kan, we all kan belajar bahasa Malaysia. Okay. Ini contoh ayat dia ya, dimurnikan kembali. Puan A memaklumkan bahawa table of contents telah dikemas kini mengikut mesyuarat yang lepas. Ini orang kata laras bahasa formal. Ya. Dia tak boleh kata Puan A maklumkan table of contents. Tapi kalau dari segi laras bahasa formal, Puan A memaklumkan bahawa table of contents telah dikemas kini mengikut mesyuarat ditetapkan. Okay, ini contoh kesalahan frasa. Saya akan bagi dalam 2-3 contoh je lah ya, sebagai supaya awak nampak. Kesalahan frasa ni contoh dia kata-kata aluan pengerusi atau kata aluan pengerusi. Okey. Jawapan dia adalah kata aluan pengerusi. Okey. Sebab frasa yang betul dia adalah kata aluan pengerusi. Sebab setengah orang dia just letak kata aluan. Dia sepatutnya kata aluan. Ada setengah orang dia tulis aluan pengerusi sahaja. Kan? Mesyuarat mengambil maklum tentang cadangan untuk meletakkan banner dan pamflet di ruang lega aras 13 pejabat A. Yang ni rata-rata di antara kita, kalau buat minit mesyuarat ke, kita buat apa kecadangan, kita memang campuration, okay? Campuration. Sat bubuh bahasa Melayu, sat bubuh bahasa Inggeris, kita memang campur je ikut dan. Okay? Tapi kalau istilah tu ada bahasa Melayu, kita kena melayukan dia dan ringkaskan ayat tu, you kena olah balik jadi macam ni. Mesyuarat mengambil maklum tentang cadangan untuk meletakkan kain rentang, mungkin dalam kurungan awak letak banner dan disalah pamflet di ruang legar aras 13 pejabat A. Tengok ya, dia tulis mesyuarat mengambil maklum tentang. Itu di antara laras bahasa formal dalam minit mesyuarat. Okey, last kali ni kesalahan, kenapa ni saya pun kesalahan dari segi struktur ayat lah. Okey. Cuba tengok ni, pengerusi turut maklumkan bahawa kehadiran Pesuruhjaya mesyuarat Suruhjaya ni tidak perlu dilaporkan ke dalam laporan tahunan. Okey. So makluman ni terdapat kesalahan ejaan dan frasa yang lewah. Okey. Mungkin ada yang tak faham kot. Frasa yang lewah tu apa? Frasa yang lewah. Lewah ni bermaksud hal atau keadaan yang berlebihan. Dia pergi tokok tambah. Okay. Hal yang tak perlu pun. Dalam minit mesyuarat tak perlu ya, tak perlu frasa yang lewah. Jadi kita just bubuh benda-benda yang penting sahaja. Okay. Pengerusi turut memaklumkan bahawa keadaan Pesuruhjaya tidak perlu dimasukkan dalam laporan tahunan. Tengok istilah tadi dia guna dilaporkan. Sedangkan sepatutnya dimasukkan. Ni kena lihat ya frasa ayat kita ni. Kesalahan-kesalahan yang kalau boleh kita elakkanlah sebaik mungkin. So yang ni pun dia dah ringkaskan, jadi penulisan ni lebih ringkas dan mudah difahami. Maksudnya mesyuarat diberi maklum bahawa sambutan majlis hari raya akan diadakan selepas hari raya ketiga, duk ulang dan mesyuarat khas mengenai perkara tersebut hendaklah diadakan dan mengisi oleh mengisi besar. Jadi kita tak faham. Jadi kita perlu daraskan kita punya struktur ayat tu supaya mudah difahami oleh orang lain. Kita kena ingat ya, saya berulang kali sebut sebab minit mesyuarat ni satu rekod yang akan dirujuk mungkin 10 tahun akan datang, mungkin 20 tahun akan datang selagi ianya relevan. Okay? So majlis hari raya Aidilfitri, majlis hari raya Aidilfitri akan diadakan selepas hari raya ketiga dan mesyuarat khas mengenai perkara tersebut hendaklah diadakan dan dikongsi oleh mengisi besar. Ini contoh-contohlah kesalahan ayat. Okay, ini juga contoh. Saya bagi sikit lagi contoh sebab kita pun dalam hadis dah, tak banyak dah. Mesyuarat mengambil maklum ni, okay. Di antara contoh ayat yang mengguna laras bahasa formal. Okay. Ini awak boleh baca lah. Kita guna istilah-istilah macam mana kita nak apa orang kata bina ayat dalam minit mesyuarat. Ni di antara contoh-contohnya. Dia ringkas tapi padat. So kita baca, kita jelas. Okay. Ni. Mesyuarat mengambil maklum bahawa, mesyuarat bersetuju, mesyuarat mengambil perhatian. Itu normal. Itu ayat-ayat kebiasaan yang kita akan jumpa dalam minit mesyuarat. Ini selalunya akan ada.
Okey. Ni beberapa lagi saya bagi contoh. Mesyuarat meluluskan cadangan yang telah dikemukakan dan kuasa melulus ialah perlu mendapatkan perakuan seluruh daripada Naib Chancellor. Okey. Yang ni pun kejap. Alright. Mesyuarat meluluskan cadangan. Mesyuarat memutuskan supaya. Mesyuarat bersetuju permohonan. Ini di antaranya ya. Okey. Apa yang saya kotakkan ni, boxkan ni. Bendahari, Naib Chancellor, pendaftar, pengarah, CIO, PPKT ni sebagai contoh sebagai contoh. Okey. Untuk makluman semua, ni tips ya. Ni tips sebab tips yang saya akan kongsikan ni saya tak masukkan dalam ni. Saya akan bagi tahu je. Okey. Dalam sebarang penulisan minit mesyuarat, kita tak digalakkan menulis nama ahli. Okey, nama orang kita tak galakkan. Sebaiknya kita tulis jawatan dia. Sebab apa? Bila kata contoh perkara yang akhir ni. Mesyuarat bersetuju permohonan kelulusan kerja luar dilakukan secara atas talian untuk memudahkan proses permohonan dan kelulusan. Okey. Pendaftar dan pengarah bahagian semua manusia diminta meneliti perkara ini dan melihat proses kerja yang sewajarnya seterusnya bekerjasama dengan CIO PPKT untuk merealisasikan hasrat universiti ini. Contohnya ya, CIO PPKT ni dia baru je bersara baru ni, Cik Zulham, dia baru bersara bulan 3. So sekarang ni digantikan oleh Puan Faizah. Kalau kita tulis nama, kita akan menjurus kepada tindakan orang tu, person. So sekarang ni kita tindakan ni perlu di atas jawatan dia. Jadi siapa pun, whoever yang replace tempat tu, still kena teruskan mengambil tindakan yang sama. Sebab kita kena tulis atas nama jawatan. Okay? Sebab yang ni kerap kali saya tengok lah minit-minit mesyuarat semua orang dia suka letak nama. Okay? Dia suka letak nama sekian-sekian. Sepatutnya kita letak nama jawatan. Kecuali pihak luar yang dijemput untuk membentangkan dalam mesyuarat tu, kita boleh mention nama dia sebagai mewakili kepada sekian-sekian-sekian. Company apa seterusnya lah. Okay. Yang ni clear ya? Okay. Dan selepas setiap keputusan kita perlulah ada benda ni. Tindakan. Okay. Saya ni tips juga. Saya suka highlight colour kuning ya. Kalau colour merah nanti orang kata kita marah kan. So saya suka highlight colour kuning. Kita letak tindakan. Contoh dari segi perkara yang akhir ni, tindakan dia siapa? Pendaftar, pengarah BSN, CIO PPKT. So bila dia orang tengok minit mesyuarat kita yang berkajang tu, yang tu ada 20 muka surat, so bila kita tengok je dekat akhir tindakan, dia orang akan check dekat bahagian tindakan. Normally ya, ahli akan tengok dekat bahagian tindakan ni, yang bahagian kuning ni. So bila dia tahu tindakan dia, bahagian mana yang dia perlu diambil untuk dia extract minit tu, untuk diambil tindakan. Okay? Okay, ni sampailah ke contoh ya, beberapa contoh saya akan share sikit. Format agenda. Okay, ni contoh ya. Ni contoh agenda mesyuarat jawatan kuasa pengurusan universiti yang ni saya reka-reka dulu. Ni contoh. Kita yang ni very straightforward lah kalau contoh agenda mesyuarat ni, dalam fungsi, pengesahan minit mesyuarat, perkara berbangkit, ni struktur dia untuk agenda. So kalau dia ada lampiran, kita kena nyatakan lampiran di bahagian hujung ni. Kalau dia untuk makluman, maklumkan di sini untuk makluman. Okay? Ni perkara berbangkit, apa semua ni lah. Contoh. Ini pula contoh agenda bercatatan. Kita ada dua jenis agenda ya. Agenda yang tadi very straightforward dan yang keduanya agenda bercatatan. Kalau mesyuarat pelajar-pelajar, mesyuarat jawatan kuasa, saya rasa kebanyakannya menggunakan agenda yang pertama ni. Kalau agenda bercatatan ni normally yang detail sikit lah. Saya tak pasti. Kat sini ada tak wakil mahasiswa, parlimen mahasiswa? Kalau parlimen mahasiswa saya tak pasti sama ada dibuat agenda mengikut seperti agenda bercatatan ni atau tak. Okay? Agenda bercatatan dia ada kelebihan sikit. Bila kita dah masukkan catatan apa yang nak dibincangkan dekat dalam mesyuarat, so bila kita convert dia menjadi minit mesyuarat, kita just tambah sikit-sikit je isu dia dan juga last kali keputusan sebab benda dah majoriti dah ada dalam catatan ni. Okay? Ini contoh agenda lah. Nampak tak? Dia ni untuk kelulusan. Yang ni kita kena mention kan ya. Ni untuk pengesahan, ni untuk makluman, ini untuk kelulusan supaya orang tahu agenda yang mana part yang perlu dibincangkan lebih dalam. Ini contoh format minit mesyuarat. Okay, sekejap saya test. Okay. Ini contoh
Jangan capture, ini sulit. Ni contoh minit mesyuarat Jawatankuasa Naib Chancellor Rektor UA. So nampak tak? Okay, ni contohnya dia buat, ni butiran mesyuarat dia very detail. So 15 tahun lagi pun awak nak semak, awak tahu macam mana awak nak cari. Kan very systematic. Okay, tengok ni dia punya kehadiran dia. Okay, kehadiran dia. Okay, Jawatankuasa Naib Chancellor Rektor UA ni melibatkan seluruh universiti awam dan juga dia ada lagi agensi-agensi lain yang dilibat samakan sebagai ahli. Jadi dalam kehadiran ni dia selalu akan masukkan ni jawatan dan tempat supaya ahli lain, sebab benda ni melibatkan mesyuarat besar mesyuarat besar, jadi dia orang masukkan ni supaya ni kita jelas lah. Ini tidak hadir, turut hadir. Ini contoh saya kata tadi, sekretariat macam Jason tanya tadi kan. Ada setengah tu kita tulis disahkan lah apa semua. Okay, ni sekretariat. Kalau dia tak 3 orang macam ni, dia tak mention siapa setiausaha atau pencatat. Jika dia tak mention dekat sini, so kita bolehlah adakan catatan tu di bahagian bawah sekali. Macam ni. Disediakan oleh, disemak oleh. Okay? Sebab kita banyak urus dia. Tapi kalau dalam meeting tu kita seorang je setiausaha, kita tak payah tulis dah dekat bahagian bawah ni, memadai di sini. Kita letak macam ni, di hujung ni letak setiausaha. Okay? Ni semua mengikut perkeliling tu lah. Sama je. Mostly sama saja dia punya format. Ni pula contoh. Slow sikit lah internet. Alah, dia hang lah pula. Ini contoh ya mesyuarat Senate yang baru ni yang diadakan. Saya tak tunjuk semua, saya cuma tunjuk part awal sahaja. Disebabkan kita bermesyuarat secara maya, jadinya dia orang just letak nama email address sahaja. Ni pun tak ada masalah. Pun boleh. Ni contoh mesyuarat Senate yang buat baru ni lah. Tapi dia punya dari segi struktur minit semua masih sama macam tadi juga. Lebih kurang sama macam tadi juga. Okay. Ni contoh, satu lagi lah saya tunjuk contoh minit. Ni JKPU. Contoh minit JKPU pun sama juga. Dia punya structure dia masih sama. Lebih kurang macam tu juga. Ni saya bagi contoh, okay. Aluan pengerusi, ni ayat yang selalu common lah. Pengerusi merakamkan ucapan ni. Ni orang kata syarat sah wajib tulis minit mesyuarat. Para petamu mesti akan ada benda ni. Okay. Pengesahan minit mesyuarat. Ini saya bagi contoh. Okay, minit mesyuarat ke-77 Jawatankuasa Pengurusan Universiti Bilangan 2 2016 pada 15 ini disahkan tanpa sebarang pindaan seperti yang diedarkan. Okay, ini dah memadai dah. Tak payah dah tulis disemak oleh, disahkan oleh semua, tak payah dah. Sebab sebulat suara telah mengesahkan. Tapi jikalah ada pindaan, awak kena buat macam ni pula. Minit mesyuarat ni disahkan dengan pindaan. Okay, yang lain-lain dah disahkan bersama dengan pindaan. Okay. Kemudian kena terus susuli dengan contoh pindaan. Contohnya macam ni lah. Tempoh lantikan lawatan adalah maksimum 1 tahun secara okey. Rupanya yang di-highlight ni adalah yang salah. So dipindah kepada 2 tahun secara sepenuh masa. Mana kata yang ni kena alert lah ya. Kalau ada dalam next meeting dia maklum ada pembetulan minit lah setiausaha. So awak kena masukkan di bahagian pengesahan minit mesyuarat. Okay. The rest semua sama juga kaedah dia. Okay, ni yang saya kata ni, saya lebih suka letak tindakan ni. Kalau kuning supaya orang ahli senang, dia nampak. Ni dia kena buat tindakan apa. Okay. Saya paksa run through sebab benda ni sulit. Okay. Ni di akhir sekali ni, ni lah mesyuarat ditangguhkan. Okay. Alright. Ni salah satu lagi contoh. Okay. Sekarang ni bila saya dekat sini, siapa yang sahkan minit mesyuarat sebulat suara? Pengerusi dan juga ahli. Ahli-ahli yang telah dilantik yang menjadi ahli jawatankuasa mesyuarat tu, mereka lah yang sahkan. Okay? Dalam minit yang dalam mesyuarat seterusnya itu orang yang sama. Okay? Orang yang tak hadir tak boleh sahkan minit. Hanya orang yang sama dan ahli sahaja yang boleh sahkan minit mesyuarat yang dibuat. Okay? Ni contoh minit mesyuarat, minit majlis melalui edaran. Okay, yang ni ada disediakan oleh dan disahkan oleh. Kenapa? Okey,
Sebab minit mesyuarat ini kita hantar secara edaran melalui email. Jadi kita tak bersemuka pun mesyuarat dengan diorang. Okay? Kita just mohon 7 hari untuk diorang bagi feedback dan kemudian lepas diorang bagi feedback tak ada sebarang bantahan. Jadi kita boleh teruskan minit mesyuarat secara edaran dan kita tak perlu tulis kehadiran ahli apa semua sebab memadai kat sini majlis apa-apa ataupun jawatankuasa apa-apa telah mengesahkan ke atau bersetuju ke atau tak bersetuju ke apa semua. Yang ni kita perlu letakkanlah disahkan oleh ya supaya kita boleh refer dan tahu kata minit tu minit yang final. Okay? Minit yang final. Yang ni secara edaran. Yang ni boleh. Minit mesyuarat perlu disiapkan 3 hari bekerja. Ni tadilah. Yang ni lah semua orang pegawai termasuk saya sendiri pun kadang-kadang capai. Selalunya kita kena capai lah 3 hari ni. Cuma ada time kita ada perkara-perkara lain yang bertindih ad hoc 4-5 perkara, kadang-kadang 10 perkara pada masa yang sama kena siapkan. So kadang-kadang tak tercapai 3 hari tu. Kadang-kadang terlewatlah sehari apa semua. Tapi sebaiknya siapkanlah dalam masa 3 hari supaya benda tu fresh dari kepala kan. So habis mesyuarat terus buat minit. Okay? Supaya mudah dan juga kita tak lupa apa yang telah kita buat. Kemudian dalam tempoh 7 hari itu, lepas 3 hari kan kita hantar pada pengerusi tadi untuk sahkan okey ke tak minit tu. Kalau kata dia kata okey, boleh proceed. So dalam tempoh 7 hari tu bolehlah edarkan minit bersekali dengan borang maklum balas kepada semua ahli dalam tempoh 7 hari bekerja selepas mesyuarat. Okey. Borang maklum balas ni untuk kita tahu feedback lah tindakan dia dah ambil ke tindakan. Dia ambil maklum ke, sekejap dia kata tak tahu pun. Tak dapat pun, so kita punya part setiausaha, once kita dah hantar, kita tunggu dia orang respon. Untuk kita tahu dia orang ambil feedback ke tak. Ini adalah contoh format cabutan petikan minit mesyuarat. Ini contoh cabutan minit mesyuarat daripada LGU. Dia orang punya format, dia buat macam ni. Ini format yang dia orang buat lah. Ini contoh format petikan minit mesyuarat JKPU. Yang ni seingat saya dulu masa saya dengan Prof Farhan lah, dengan Cik Muhammad juga, inilah dibincangkan dan dipersetujui oleh ahli dulu untuk buat format ni. So dalam ni dia ada siap agenda. Kalau agenda kita letak je agenda apa kat sini tajuk, tapi kalau dia petikan minit, kita just tambah je kat sini petikan minit. Mesyuarat bila semua detail, tajuk kertas kerja apa, kandungan latar belakang sikit, keputusan yang diperlukan dari JKPU. Yang ni diisi awal oleh pihak yang nak membentang tu. Masa kita hantar email minta dia bentang tu, kepilkan sekali borang susulan ni supaya dia orang boleh isi. Nanti bila di akhir mesyuarat, awak terus isi yang ni je. Keputusan JKPU apa, tindakan apa. And then hantar, tarikh hantar bila. Okay? Ni pun mudah jugalah kalau nak menggantikan minit kan. Ni pula contoh minit mesyuarat pengurusan tertinggi daripada kementerian. Ni format yang dia orang buat. Ni contoh. Kalau kementerian dia selalu buat box macam ni lah. Geng-geng kementerian kalau kita tengok dia akan buat macam ni. Okay. Ini contoh ya. Alright, ni format maklum balas minit mesyuarat. Ni pula format maklum balas. Kalau minit tidak dibuat dalam bentuk lajur ataupun kolom, tetapi maklum balas yang dinyatakan dalam berkeliling, kita buat dalam bentuk table macam ni. Dia simple saja. Letak nombor minit, keputusan, apa dia maklum balas ni nanti pihak yang perlu ambil tindakan tu dia just masukkan je maklum balas. Okay ke semua ni? Lagi 20 minit. Mesti seronok semua kan? Lagi 20 minit nak habis, betul-betul pergi makan. Itu lapar dah ni. Okay, apa sikit lagi. Okay, laporan maklum balas daripada Universiti Sains Malaysia. Okay, yang ni contoh laporan maklum balas yang disediakan oleh Jawatankuasa Naib Chancellor Rector. Okay. Bila kita mengurus setiakan Jawatankuasa Naib Chancellor Rector, kita follow perkeliling lah. So cuma kita tukar sikit je nama kat atas ni, cabutan minit, statusnya apa. Okay. Okay. Contohnya kalau USM ada maklum balas, kita masukkanlah bagi perkara ini. Tengok, dia ada perkara, dia ada tindakan semua UA. Makna kata USM pun kena bagi feedback. So USM pun bagilah feedback. Okay. Dia kita kena hantar balik pada universiti untuk dia orang kumpul dan benda ni akan dimasukkan kembali dalam mesyuarat akan datang. Okey, yang ni pula contoh maklum balas format yang disediakan oleh Senat.
awak semua boleh pilih ya yang mana kalau rasa nak mudah macam ni. Yang ni memang termaktub dalam perkelitian macam ni lah. Cuma kalau Senet kita dia buat agak detail sedikit supaya mudah untuk dirujuk. Ni kalau yang Senet buat lah. Okay, dia letak nombor minit, dia letak perkara apa yang dibincangkan. And then pusat tanggungjawab atau PTG atau siapa yang ambil tindakan dan dekat sini dinyatakan. Okay. Kalaulah kata macam ni contoh, pengesahan minit mesyuarat ni bahagian pengesahan akademik lembaga gubernur kena ambil tindakan. So nanti diorang kena bagi feedback. Contoh yang ni semua ahli Senet, semua pusat pengajian ni just untuk perhatian dan makluman sahaja minit tu, bahagian ni. So dia tak bagi feedback pun tak apa. Tapi kalau tiba-tiba dia ada nak bagi feedback pun terpulang, dia boleh masukkan dalam bahagian maklum balas ni, di kolom yang akhir ni. Okay? Saya suka juga tengok maklum balas keputusan Senet ni sebab dia sangat jelas juga. Cuma dia banyak sikit lah, dia complicated sebab dia ada table ni kan. Tapi kalau kita tengok, kita mudah kan. So macam yang ni, siapa pusat pengajian mana nak kena ambil tindakan, pusat pengajian mana sekadar makluman sahaja. So kita boleh lihat dekat sini. Ni di antara format maklum balas yang perlu dihantar 7 hari selepas mesyuarat berlangsung bersama dengan draft minit mesyuarat yang telah dirilis sekali pengurusi tadi tu. Okay? Inilah perkara-perkara yang ada dekat maklum balas. Okay. Ada lagi satu, kita regang-regangkan otot sikit, kita tengok sedikit video ni. Saya rasa hari ni ramai guna internet, so line dia kat saya macam tersekat-sekat sikit. Ini adalah cabaran ya bila kita semaya. Fast, easy, and effective. Follow these simple steps to capture accurate and useful meeting minutes. Step 1. Include the essential information. Participatory governance meeting minutes should include a roster of committee members and guests with attendance, the time the meeting was called to order, any additional agenda items added during the meeting, approval of the last meeting's minutes, recurring reports or updates, discussion items, action items which require a decision by the committee, future meeting dates, future agenda items, and the time the meeting was adjourned. The Participatory Governance Committee has created a template which may be easily reused and adapted to any committee. You can find the template on the PG Committee site under Faculty and Staff, Participatory Governance, Other Committees and Groups on the PG Committee page. The template is available for MS Word or Google Docs. Time saver, create your agenda including all the essential elements, then just fill in the minutes from the meeting and save as the minutes. Step 2. Capture the highlights. Meeting minutes should reflect the essence of the meeting conversation and should identify any action taken and follow-up needed. For discussion and decision items, summarize the viewpoints expressed. Make sure to include any dissenting views or concerns raised during the discussion. Capture the final conclusion reached by the committee, and if a vote was taken, include numbers in agreement, opposition, and abstention from the vote. Record the next steps to be taken, including any follow-up action needed and persons responsible. If the discussion relates to any student learning outcomes, take note of that. Step 3. Keep it fresh. If you're comfortable typing minutes during the meeting, try opening the agenda and projecting it while you take minutes. Committee members can contribute wording and help clarify the conversation as you type. Did you take notes during the meeting or take a recording of the conversation? If so, review and update minutes soon after the meeting while the conversation is still fresh in your mind. Before you leave the meeting, check with the committee chair to identify the most important information, such as action items, responsible parties, and other highlights. Make sure these elements are captured completely and accurately in the minutes. There you have it, 3 easy steps to take effective and informative minutes. Okay. So, simple saja kan. Dia bagi 3 step tu. Yang penting kita dengar betul-betul, kita dapatkan apa poin yang penting untuk kita catat dalam mesyuarat. Okay. Ni tips on food minute taking ya.
Alright, how to be a good and effective minute taker. Macam mana kita nak jadi seorang yang pencatat minit. So satu, first of all, you boleh tengok minute organisation. Ni apa yang saya jelaskan pada awal tadi, minute organisation ni daripada struktur minit awak, reka bentuk minit awak, format dia apa semua, well organised, okay. Dan juga bila semuanya elok, benda tu akan menjadi kemas dan very systematic, okay. Yang keduanya, sebagai seorang pencatat minit, awak kena like excellent listening ability. Ada keupayaan menjadi pendengar yang sangat baik. Okay? Sebab kita kena fokus ya sebagai setiausaha dalam minit mesyuarat. Kalau kita tengah kunyah ke apa semua, kadang-kadang boleh lost kita punya fokus. Okay? Kalau boleh sebelum mesyuarat tu makanlah dulu. Okay? Lapik perut sikit. Kadang-kadang bila kita terlampau lapar, perut duk goyang-goyang dah kat dalam, muzik rock and roll, kepala kita pun dah jadi bintang-bintang, orang cerita apa pun kita dah tak nampak. Okay? So kita kena menjadi pendengar yang berfokus lah. Okay. Seterusnya, document everything and clearly and read the supporting papers. Okay. Setiap dokumen dalam agenda, sebagai setiausaha awak kena ada complete dokumen tersebut, disusun dengan elok, sistematik, kemas, dan juga awak kena baca sekurang-kurangnya sehari sebelum mesyuarat. Okay. Awak baca dulu every single thing, dokumen tu untuk memberikan awak sedikit kefahaman supaya bila kita masuk dalam mesyuarat tu nanti apa orang bincang, berbalah, bertojeh semua tu awak faham. Okay. Awak boleh faham. Tak 100% kefahaman kita pun at least 80 to 90% kita boleh dapatlah apa gist yang dia nak sampaikan. Okay. Cuma kita perlu ambil perhatian sebab kadang-kadang dalam macam saya cakap tadi, dalam perbincangan ni tiba-tiba dia jam-jam tu, itu awak kena pandai capture. Sebab tu saya sarankan awak catat minit on the spot, okay, daripada laptop. Bukannya catat ringkas ke apa ke kan. Kalau boleh ringkas okey lah. Seterusnya, understand the discussion. Okay. Once you dah baca you punya agenda, you baca you punya dokumentasi, insyaAllah awak akan faham. At least 80%, 90% awak boleh faham discussion tu, apa yang mereka bincangkan. Seterusnya, understand the decision making at the meeting. Okay. Di sini kadang-kadang ada masalah ya. Okay. Kalau orang yang pernah buat minit mesyuarat, mungkin dia akan faham. Kalau yang tak pernah buat minit mesyuarat, mungkin dia tak akan nampak. Tapi bila awak berada di situasi untuk mencatat minit, dekat sini selalunya kita menjadi headache sikit sebab tak tahu decision mana satu. Kejap dia kata macam ni, mula dia kata macam ni, lepas tu dia kata macam ni. Di sini awak kena bijak capture. Kalau tak boleh, awak kena secara politely mohon izin ahli mesyuarat dan minta pengerusi buat rumusan. Okay, macam contoh video yang saya tunjuk tengah-tengah tadi tu, kan di akhir perbincangan tu, di akhir mesyuarat tu, dia buat rumusan. Tu ciri-ciri pengerusi mesyuarat yang baik lah. So dia buat rumusan supaya memudahkan setiausaha untuk mencatat minit mesyuarat dan mencatat keputusan yang tepat agar dapat dirujuk oleh ahli dan juga pihak-pihak yang berkaitan. Bukan kata selepas mesyuarat sahaja, mungkin 10 tahun akan datang, mungkin 15 tahun akan datang. Okay, selagi keputusan tersebut relevan digunakan. Okay. Seterusnya, understand the action items at the meeting. Okay. Kena tahulah tindakan. Kalau mesyuarat tu dia kata bincang pasal kewangan semua, kita dah boleh nampak dah tindakan bendahari. Tiba-tiba awak letak tindakan pengarah pembangunan. Tak kepening kau kepala pengarah pembangunan nak membuatnya. Nak kena disedia bajet belanjawan universiti kan. So yang tu kita kena tahulah untuk kelulusan ke, untuk makluman ke, untuk perhatian ke, untuk tindakan siapa. Okay, yang tu kita kena nyatakan. Setiap minit mesyuarat yang awak buat, setiap petikan-petikan tu di bawah mestilah ada tindakan sesiapa yang perlu diambil tindakan. Okay? Kalau yang tu tindakan oleh pendaftar, you kena tulis pendaftar. Kalau tindakan tu oleh oleh pengerusi ataupun presiden persatuan Tionghoa, awak tulis kat bawah tu untuk tindakan dia supaya dia boleh tengok dan ambil tindakan lanjut lah. Okay, kalau kita tak letak tindakan siapa, kita takkan tahu siapa dan orang akan buat tak tahu je kat minit awak. And then the last thing is finalize the notes up as quickly as possible. Yang ni lah. Sebab bila dalam meeting kita on the spot, kita boleh tulis terus, type. Ni tips ya, yang ni paling mudah sekali awak type terus supaya habis meeting awak boleh murnikan sahaja. Tinggal nak murnikan sahaja. So insyaAllah dalam tempoh 3 hari awak dah boleh siap
siapkan minit mesyuarat tersebut dan submit. Okay? Untuk orang lain ambil tindakan sewajarnya. Sebab zaman sekarang ni semua nak laju, semua nak pantas. Okay? So, yang ni adalah slide yang saya selalu buat untuk mantan Naib Chancellor dulu. Okay, untuk makluman semua juga sebab sebelum ni saya 12 tahun berkhidmat di pejabat Naib Chancellor. 12 tahun daripada awak tak masuk belajar sini lagi, saya dah dekat pejabat Naib Chancellor. Dan saya baru saja ditempatkan di Pusat Teknologi Pengajaran dan Multimedia baru je 3 bulan. Baru je bertapak nak buat high-end akademik kan. So kali ni awak adalah batch pertama lah, first batch yang saya kongsikan sedikit pengalaman saya sebelum ni lah. Okay. So sebelum ni saya selalu menyediakan slide-slide Naib Chancellor. Jadi ni salah satulah slide ni saya gemar gunakan untuk dia. Reach out for the sky, nothing comes easy. Okay. Jadi apa kaitannya? Okay. Semua benda datang bukannya mudah So penyediaan dan penulisan minit mesyuarat ni bukanlah satu perkara yang mudah. Mungkin kita nampak macam Allah enten senang kan. Tapi hal ni kata apa, seorang setiausaha tu atau pencatat minit tu dia perlu cekap ketika catat perkara yang dibincangkan. Dia perlu bijak nak olah balik ayat tu supaya daripada bahasa verbatim tadi kepada bahasa minit. Okey? Beza bahasa cakap dengan bahasa nak penulisan ni different. Yang ni kalau korang nak belajar lebih lanjut macam mana nak menulis dengan baik, awak boleh refer dengan Cik Muhammad. Dia otai bab-bab menulis. Okay? Gaya dan laras bahasa yang digunakan juga mestilah sesuai dan betul. Okay? Macam saya tunjuk tadi kan ada beberapa contoh penggunaan bahasa minit mesyuarat yang betul lah. Okay? So sebagai kesimpulan ni, penulis minit perlulah faham, perlu akur dan patuh dengan format, struktur minit mesyuarat. Awak ikut dia punya format, awak ikut struktur dia, akan mudahkan awak. So bila awak catat minit, awak ikut based on struktur. Kalau dia lompat, dia jump agenda pun awak still boleh catat. So awak ikut saja agenda yang dibincangkan tu. Kalau tiba-tiba dia cerita agenda 1 terus pergi agenda 3, so yang part agenda 3 you masuk dekat bahagian agenda 3. That's why saya galakkan awak guna laptop type terus. Okay? Dan peraturan yang telah ditetapkan. Apapun kita buat, kita kena refer pada orang yang berpengalaman, kita refer kepada pekeliling, kan? Kalau macam ada perkara-perkara yang dibincangkan yang tidak jelas, awak boleh refer kembali dengan pengurusi ataupun ahli yang berkaitan supaya minit awak tepat. Okay? Okay, jika semua benda ni, semua apa yang saya dah cerita daripada awal tadi sampai sekarang ni, semua aspek ni diberikan perhatian, jadi minit yang dihasilkan dah pasti akan jadi satu dokumentasi dan bahan rujukan yang boleh dirujuk. Walaupun 5 tahun lagi, walaupun 10 tahun lagi, kan? Dia akan jadi bahan rujukan. So penulis minit juga perlu semak macam saya kata tadi, kandungan-kandungan tu semua kena semak, ketepatan maklumat. Okay? So minit mesyuarat dalam organisasi atau jawatan kuasa masing-masing perlu disemak dari semasa ke semasa. Dan buatlah penambahbaikan. Kalau sebelum ni pernah buat minit mesyuarat, balik nanti pergi semak balik minit mesyuarat betul ke tak, struktur yang awak buat semua. Kalau kata betul, alhamdulillah. Kalau tak betul, awak boleh buat penambahbaikan. Okay? So kita betulkan yang mana yang biasa, kita biasakan benda-benda yang betul. Okay, yang ni tak payahlah kot. Alright. So yang ni last slide saya lah. So apapun saya harap perkongsian ni dapat memberikan manfaat dan sedikitlah ilmu yang saya ada ni saya share dengan awak semua. Kalau ada siapa-siapa nak bertanya ke ataupun nak bagi pandangan ke, boleh, ada 5 minit lagi. Saya dah habis dah slide saya ni. Kalau ada sesiapa yang nak bagi pandangan ataupun nak berkongsi ke apa ke. Kak. Ya. Kak, nak tanya, slide akan dihantar kepada kita melalui email ke? Atau? Sekejap ya, saya rasa macam nampak Puan Fahana sebab ni saya baru buka. Ni, Puan Fahana ada ke dalam ni? Tadi nampak macam ada Puan Fahana. Ya, ada. Ada. Kita akan upload dalam website HDC, so termasuk juga recording ni. Kita akan letakkan di website HDC. Nanti kita akan maklumkan dari semasa ke semasa.
Maksudnya dia akan dimuat naik ke dalam laman web HTC lah. Slide dan masuk dengan video kan? Atau hanya video saja? Ya betul Ivan, keduanya sekali. Terima kasih. Jadi nanti kalau ada apa-apa boleh maklumkan kita lah. Ya boleh, insyaAllah. Kita akan maklumkan, jadi semua kena sentiasa layari kita punya website hdc.usm.my ya. Nanti saya akan letakkan di bahagian chat. Terima kasih. Terima kasih. Ada siapa-siapa lagi? Sebelum, lagi 3 minit je tinggal. Puan, nak tumpang tanya pasal yang mini mesyuarat, biasa kan ada letak logo klub dan semua di atas kan. Susunannya Ya. macam mana? Okey Jason, kalau saya lebih suka, saya lebih gemar kalau kita letak logo kat atas. Boleh letak logo kat atas sebab kalau kita tengok kementerian ataupun ni pun selalu dia akan letak dekat atas tu jata dia kan, dia punya logo dia. Kalau macam saya sendiri pun sebelum ni saya jarang letak, tapi bila saya selalu lihat balik, semak balik perkeliling semua, kadang-kadang tengok contoh mesyuarat lain, kita letak dekat atas tu logo. Tak ada masalah Jason, boleh. Kalau kata Jason daripada jawatankuasa bahasa Cina contohnya, ada satu mesyuarat. So you boleh letak logo you kalau ada, tapi perlulah ada logo Universiti sama ya sebab kita daripada Universiti Sains Malaysia. Sebab jawatankuasa tu di bawah Universiti Sains Malaysia. Sebaiknya ada jugalah logo USM tu. Okey? Jadi kalau kita letak logo USM, logo klub, macam logo BHEPA kena letak juga ke? Kalau Universiti Sains Malaysia saja pun dah memadai dah Jason. Oh, okey. Terima kasih. Logo USM saja pun dah memadai sebab kita mewakili USM. 中有这好用的。中有简拼哦。Microsoft Teams 也很好用。 Ada siapa-siapa lagi ke nak bertanya ataupun Skype 是更好用。 saya lagi suka kalau jumpa sesi berdepan F2F, okey. Ni bahasa orang F2F, face to face. Bila jumpa senang sikit. Kalau apa macam ni pun ramai kan, saya tengok 100 orang. Kalau kata dalam 20 orang ke 30 orang tu bolehlah juga saya tengok seorang-seorang buat contoh apa semua kan. So yang ni saya terpaksa bagi gambaran secara maya je dan juga boleh buat aktiviti secara jauh macam ni sajalah. Ada siapa-siapa lagi ke? Okay, lagi 1 minit. Azah, boleh kongsikan kepada kita sekiranya ada pertanyaan daripada student, bagaimana mereka nak contact Puan? Okey. Oh tadi saya baru je masuk dalam chat tadi. Kalau kata ada sebarang pertanyaan ataupun ada sebarang orang kata apa permasalahan dalam penulisan minit mesyuarat ke ataupun pembelajaran ke, tak ada masalah, awak boleh hubungi saya. Saya bagi tadi handphone number sekali 017-4011-176 ataupun email saya azah@usm.my. Kak, kalau kita guna WhatsApp atau Telegram untuk menghubungi Kak pun boleh kan? Boleh. No problem. Kan? Kalau sebab saya ada simpan nombor itu tapi saya tak tahu ni nombor kamu tak? Betul. Kan? Ya betul. Terima kasih. Sama. Kalau ada apa-apa boleh tanya saya, tak ada masalah. Cumanya nanti kalau tiba-tiba awak nak WhatsApp sebab setengah orang dia senang PM tepi kan. Kalau nak PM tepi awak just mention awak siapa, nama, tahun berapa, pusat pengajian mana. At least saya alert lah ya. Sebab kadang-kadang kalau kita tengok nombor tak dikenali ni jarang kita respon kan. So better bagi tahu macam tu lah. Email pun boleh. Azad. Puan gemar guna apa dulu? Kalau kita guna WhatsApp dulu boleh kan? Boleh. Terima kasih Kak. Maaf kalau saya tadi tunjuk gambar sebab nak dapat kepastian. Okey boleh, no problem. Saya ada share tadi dekat sini ya. Ni. Sekejap saya ulang share.
Okey? Kalau tak ada apa-apa, mungkin kita dah pukul 12, 1 minit, cun-cun je 2 jam. Kalau kata ada apa-apa nak bertanya, kurang kefahaman apa yang saya sampaikan tadi, bolehlah terus refer saya secara PM tepi sama ada WhatsApp ataupun email. Sebab bila secara maya ni dia kadang-kadang rasa macam cakap dengan dinding kan. Okey, terima kasih ya semua. Assalamualaikum. Selamat tengah hari semua. Bye. Terima kasih Puan. Baik. Terima kasih Puan. Puan Muazzah. Baik. Terima kasih ya HDC, Cik Salwan semua banyak bantu saya dalam ni. Thank you so much. Mat. Cik Mat. Dengar suara. Cik Mat kat mana? Kat office ke kat rumah? Tak dengar. Dekat office ke kat rumah? Thank you, ma'am. Thảo người chơi trôi hai Adik-adik. Ada kakak juga. liu kamu tak aja yang kamu tak Mani. Ini. email 是播的。đầu tiên chạy tầm lạc nào ra khẳng định thời gian cư mặt kia vô